Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada kawan-kawan di luar sana. Masih ingatkan saya, Iqbal, daripada channel Mak Bola. Pada yang belum subscribe, tekan subscribe dan like untuk channel YouTube Mak Bola. Bersama saya, kawan saya, mungkin dah pernah kenal dalam video sebelum ni, Rashid. Hai. Okay, apa khabar Rashid? Baik. Oh, baik ya, Alhamdulillah. Okay, saya ada satu cerita yang ataupun isu yang sedang hangat dekat Malaysia ni, yang mana pemain kita bermain di luar negara. Ya, perpindahan yang terbaru paling latest sekali, Safawi Rashid. Okey, kita stop kat situ. Sebelum kita pergi kepada Safawi Rashid, kita tengok dulu pemain-pemain yang pernah bermain di luar negara. Antaranya, kalau Rashid pernah ingat, siapa? Sebelum Safawi Rashid, kita ada Luqman Hakim, Nazmi Faiz. Nazmi Faiz. Okey, main untuk kelab mana tu? Saya tak pasti. Japan, FC Rokyu, lebih kurang macam tu lah. FC di Japan. Dia bermain dengan siapa lagi, kalau ingat? Hadi Fayad. Hadi Fayad, ataupun kalau anda masih ingat, Wan Z pun pernah bermain di Japan. Jadi ada lagi pemain-pemain yang sebelum mereka ni bermain dekat luar negara. Okey, saya bagi contoh, Safi Salih yang mana pernah bermain di Indonesia. Dia satu-satunya pemain yang bermain di Indonesia. Dia bermain di tak silap saya Arema, dan kemudian berpindah kepada satu kelab yang lain di Indonesia juga. Kemudian kita ada Lim Tiong Kim juga. Kalau anda masih ingat, dia pernah bermain di Hertha Berlin. Kemudian selepas dia bersara, dia menjadi jurulatih di Bayern Munich. Betul. Okey, kemudian kita ada juga Akmal Rizal yang bermain di kelab Perancis, yes. Bersama-sama dengan FC Strasbourg. Yes. Susah nak sebut, biasalah France kan. Yeah. Kemudian ada juga rakan dia, Juzaili Sameon, bermain di kelab yang sama. So kalau kita tengok Asyik, pemain-pemain yang pernah bermain di luar negara ni, dia ada memberi impact pada negara kita. Cumanya kalau kita lihat pemain yang telah pergi, kecuali Lim Tiong Kim sendiri, pemain-pemain ni tak lama atau bertahan di luar negara. Boleh Rashid terangkan apa sebab-sebab dia kan? Faktor fizikal. Okay. Untuk dia orang challenge dengan pemain luar negara. Kadang-kadang kita perlu ingat, sebab dia orang dah biasa main dengan Malaysia, main dalam Liga Malaysia. So bila pergi ke luar, situasi dia berbeza. Nak adapt situation sebagai pemain profesional di luar negara memang susah. Kalau awak hanya pergi dalam 3 bulan, 6 bulan, setahun, mungkin sampai awak punya level tu tak boleh pergi ni lah, tak boleh meningkat lah. Just sampai situ, tahap macam tu, then awak akan balik pada Malaysia. So impact pada Malaysia punya team hanya sikit dia, tak banyak. Tapi ada nampak perubahan lah. Bila hanya seorang saja yang player yang ada capability yang macam tu, nak imbangi dengan 10 orang yang bermain dalam Liga Malaysia, susah. So adakah bila kita sebut tak boleh adaptasi, adakah disebabkan dia tidak membuat preparation yang secukupnya sebelum pergi ke sana? Betul. Kadang-kadang dari segi tiba-tiba mungkin season tu dia form, and then keluar luar pun tengok, and then dia dapat offer, then dia terus pergi. So bila sampai sana, dia tak prepare everything, so akan jadi masalah kemudian hari. Dan sekarang ni memang hangat diperkatakanlah di Malaysia, memang tak silap saya lebih daripada 5 pemain kita yang bermain di luar negara. Okay, antaranya Hadi Fayad bermain untuk ni Fagiano Okayama. Kemudian kita ada Dominic Tan, Polestero bersama dengan Sumareh. Isu kita dengar sekarang ni. Kemudian kita ada Mak Yu bermain dengan Petam United. Kemudian kita ada Luqman Hakim untuk FC Kotris. Kemudian ada juga yang terbaru ni, Safawi Rashid pergi kelab FC Portimonense. Yes. Okay. So kalau lihat daripada kalangan pemain ni, apa Rashid rasa? Adakah mereka boleh bertahan, ataupun akan terjadi juga seperti pemain-pemain yang telah berkelana di luar negara dulu? Pada saya, yang akan berjaya Safawi dengan Luqman. Sebab talent yang baru, bakat yang baru, dia digilap daripada Malaysia,
berapa tahun yang lama. So sampai masanya untuk dia pergi ke luar negara. So tawaran yang dia dapat tu memang betul dengan masa sekarang ni, dengan dia punya performance pun tengah memuncak sekarang ni. So memang bagus lah. Adi Fayad ni berita dia macam suam-suam kuku je. Tahu-tahu dia ada kat Jepun, so dia pun ada perform kat sana, cuma tak ada lagi, tak ada berita yang macam betul dia. Betul. Okey. Kemudian kita ada dengar juga ada beberapa pemain yang dipanggil untuk bermain dengan Sevilla City. Tak silap saya, Sevilla City. Antaranya Ale daripada Kelantan. Kemudian saya tak ingat lagi seorang, tapi anak kepada legend penyanyi negara kita, itu Neshamat, okey, juga ke sana. Jadi mereka ni adalah pemain muda. Ya. Okey, mereka ni adalah pemain muda. Jadi bagaimana pula kalau lihat mereka sendiri yang pergi ke sana dengan pemain muda ni, baru lebih kurang 19-20 tahun. Diorang kena ada satu agent yang bawa diorang pergi sana, ataupun satu klub daripada Malaysia ni yang exposekan diri diorang dalam Malaysia, dan baru boleh pergi ke luar negara. Nanti macam Titus, yes. Ya, contoh pergi sana sendiri dekat France, last habis macam tu, senyap dia. Kalau dia pergi dah main dalam Cup Malaysia dulu seperti JDT, ada exposure main dekat Asia Champions League ke, so dekat situ peluang dia untuk pergi tu lebih mudah. Sebab kita dikenali, kelab dikenali, so player pun senang untuk pergi jauh lagi, tak ada masalah. Okay, Syed, apa faktor-faktor kelab-kelab di luar ni mengambil pemain-pemain kita? So disebabkan player-player Malaysia atau Asia ni dari segi kelajuan, diorang punya specialist daripada flanker, yang kita panggil wing kiri, wing kanan. So Malaysia punya contoh Safawi, dia akan main right wing. So daripada right wing tu, dia punya larian deras tu boleh mengucap-kacingkan pertahanan. So daripada larian kanan tu, dia akan dribble masuk ke dalam dan menjaringkan gol. Seperti sama juga Lokman, dia main top striker walaupun berbadan kecil, tetapi dia punya larian deras dia, kalau main dengan under 18 tak ada, memang takkan ada orang dapat kejar dia. Even sekarang dia main dekat KV Cottresh pun, dia punya larian memang sampai teammate pun cakap memang laju lah Lokman Hakim ni. Itu yang terbaru kita dengar, Lokman Hakim baru menjaringkan gol untuk kelab KV Cottresh, dan pasukan dia menang, melonjakkan mereka di tangga yang keempat. Jadi kalau kita lihat dekat sini, Dominic Tan saja yang posisi di bahagian pertahanan. Yang lain lebih kepada forwards. Ya, okay. Betul. Adakah pemain midfield tidak kreatif ataupun tidak mencapai standard untuk kelab-kelab luar ambil? Tahun 2005 ke atas, kita dah kekurangan midfield, disebabkan idea, lepas tu player yang main pun macam bagi tak 100% lah. Bila main international pun sama, level Malaysia midfield dengan level Asia Tenggara banyak different lah. Sebab Malaysia dapat bola daripada defend hantar ke direct striker. football. Yes, betul. That's why kita punya striker, flanker lebih menonjol daripada midfield. Jadi dengan F30 yang FAM telah lancarkan sebelum ini, mungkin sedikit sebanyak memberi perubahan kepada bola sepak negara kita. Betul. Okey, dan kita berharap Malaysia dapat mengeksport lebih ramai pemain seperti negara Thailand dan juga negara Vietnam. Kan kalau kita lihat juga pemain Singapura pun ada bermain di Liga Malaysia. Betul. Apa pendapat Rashid berkenaan dengan itu? Contoh dia Haris Harun, midfielder yang bagus. Dia memang bagi all out lah. Memang ada different lah dia dengan local player. So that's why kita ambil sebagai Asian import untuk JDT. So untuk yang kawan dia yang main untuk Selangor, Safwan Baharudin, itu pun main midfield yang bagus, menunjukkan perbezaan. Setiap pasukan, pemain import ASEAN yang diorang pilih tu adalah yang terbaik. That's why bila diorang main midfield, ada nampak game dalam sebuah pasukan.
So bila attacking pun kita rasa seronok tengok sebab dibantu oleh midfield. Sebab midfield adalah general dalam pasukan. So ketika menyerang mestilah daripada bantuan dari midfield. Okay, jadinya kita boleh simpulkan dekat sini yang mana pemain import ataupun pemain yang bermain di luar negara ataupun di kelab luar, dia sepatutnya performanya lebih menonjol daripada pemain-pemain lain. Betul. Dan dia ataupun kita boleh panggil outstanding lah, seperti Safawi Rashid, Lokman dan juga Hadi Fayad. Okey, jadi kepada peminat-peminat sana, jangan lupa untuk lihat perkembangan pemain-pemain kita ni dan kita menyokong mereka daripada belakang supaya mereka lebih berjaya dan seterusnya memberi impact yang baik kepada negara kita, insyaAllah. Kalau okay, boleh guys, jangan condemn player Malaysia yang pergi ke luar negara. nasihat yang baik. Betul. Okay, sebab mereka kat luar negara tu boleh katakan seorang-seorang Ya betul, dia perlukan sokongan. Perlukan sokongan dengan culture ataupun budaya yang berbeza. Jadi kita perlukan sokongan daripada rakyat Malaysia untuk mereka yang di luar sana. Semoga pemain-pemain yang berada di luar negara maju jaya dan mendapat performa yang terbaik, yang tertinggi supaya membuka mata kelab-kelab di luar untuk mengambil lebih banyak lagi pemain-pemain negara kita itu. Okay guys, ingat kenal kami, ingat channel Mat Bola, jangan lupa subscribe di bawah, komen apa-apa yang anda nak kami review ataupun bincangkan dan juga like channel Mat Bola. Okay guys, bye.